Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kepada Allah SWT, kita bersama lagi pada pagi ini untuk kita meneruskan perbincangan kita bagi ayat yang ke-186 dan insyaAllah 187. Cuma ayat 187 agak panjang, kita selesai dulu ayat 186. InsyaAllah mudah-mudahan ada pembahasan yang menarik, yang baru, dan saya janjikan bahawa saya nak kongsikan tentang isim munsharif dan ghair munsharif yang saya baru terangkan 3 hari lepas pada hari Isnin yang lalu. Mungkin kali pertama rasanya macam kurang jelas. Mudah-mudahan kali kedua dan kali ketiga, kali keempat, insyaAllah saya akan cuba ulang-ulangkan lagi apa itu isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Jadi kalau kita bincang tentang isim munsharif dan ghairu munsharif, dia terhad pada 3 jenis isim saja. Bila cerita isim munsharif saja, berarti kita fokus pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Itu saja. Tapi sebelum kita masuk kepada perbincangan kita, saya nak tanya khabar dulu. Suara macam mana? Jelas? Gambar okey, jelas? Apa khabar orang utara, orang Kedah, orang Perlis, Penang, balik pulau, orang di Perak, Selangor, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Singapura, Batam, semua okey, sihat semua? Gambar jelas, suara jelas? InsyaAllah tadi saya dengar suara saya okey lah, telefon saya nampak macam okey. Di Pantai Timur, Mersing, Endau, Kampung Hubung, Kuala Rompin, Bandar Rompin, Nenasi, Pekan, Ibai, Kuantan, Sungai Karang, Singa Lempung, Balok, Sungai Ula, Cendor, Cerating, Cendor, Kemaman, naik sampai ke atas Dungun, Kijang, Baka, terus Kuala Terengganu, Merang, Merang lain. Kemudian di apa tak ada, Kelantan, dah lupa tempat-tempat dah. Pantai Timur sepanjang pantai. Kemudian kita pergi ke Besut,
Bacok, Kota Baru, Pekalan Cepa. Apa khabar Taman Uda Murni, Ustaz Harif, Ustaz Zawawi di Kelantan, Ustaz Muhammad Aduh di Penang, Pak Tam, Ustaz Bakhtiar di Penang, Ustaz Jamaluddin di Perlis, Ustaz Termizi, Ustaz Ustaz Wahid, Ustaz Abdullah, Syed Abdullah, semua teman-teman yang ada di Perlis, dan satu kawan pengajar saya di Padang Besar, Ustaz Abdullah Ramli. InsyaAllah semuanya sedang bergiat cergas dengan pelajaran harfiah di Perlis. Begitu juga kawan-kawan yang ada di Kuala Lumpur, Ustaz Khairuddin di Melaka, Ustaz Abdul Rani di Johor Bahru, Ustaz Yahya di Batam, Ustaz Fandi. Semua masing-masing sedang bergiat cergas. Dan tak lupa juga Ustaz Adnan di Kuala Terengganu, di Bukit Payung. Itu yang saya ingat, teman-teman saya yang ada di sekitar sebenarnya Malaysia. Di Sabah Sarawak saya tak ada teman, cuma ada pelajar. Di Sarawak dan di Sabah, semoga anda semua sudah bersedia dengan perbincangan hari ini. InsyaAllah kita akan sambung terjemahan ayat yang ke-186. Bersedia ini semua insyaAllah. Harap suara saya, gambar saya jelas, okey? Ada komen? Jelas. Salam Sarmini, Waalaikumsalam. Anda Hasan, Zarina Hamzah, Wardah Abdul Halim is watching. Bazir Abdul Hamid, jelas, alhamdulillah, baik. Rozi Rahman is watching. Kamari Abdullah Kasim, alhamdulillah, semua okey. Azimah Abdullah, alhamdulillah, jelas. Nur Razia Azizan, Waalaikumsalam. Baik, saya jawab salam kepada semua yang beri salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipoh hadir, Azurah Fatir, wah ini baru. Fauzia Suri, alhamdulillah. Hamidah Zakaria is watching. Siti Kimi, alhamdulillah. Ringgit, oh ringgit, okey, ringgit jelas, alhamdulillah. Fadilah Salim, Kuala Terengganu clear. Aminah Irfan is watching. Assalamualaikum. Rokia Haji Saidin, balik pulau, alhamdulillah semua clear. Ceras, alhamdulillah semua okey. Rin Hasan, jelas, gambar jelas, suara pun jelas. Suara perlahan, mohon kuatkan sikit. Oh, tu dia. Ni komen ni menarik. Okey, saya kuatkan lagi suara. Jelas. Saya lantang dengan suara saya lagi. Kartini Ibrahim is watching. Fariza Samsudin, alhamdulillah. Penang semua clear. Okey, line clear. Suara gambar jelas, wilayah persekutuan. Haji Samsiah Husin, alhamdulillah. Datin Haji Jamila, Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah. Okey. Kamar Zaman Ibrahim, Waalaikumsalam, Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Yahya Baharum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey, sudah masa untuk saya masuk kepada perbincangan. Bismillah. Buka kamera. Zaipah Ngah, oh lama tak jumpa. Hajar Zaipah Ngah ni. Ni anak murid Ustaz Adnan ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, perhatikan.
Okey, nak bincang tentang munsharif dulu ke atau terus terjemah? Tolong komen sekejap. Nak bincangkan munsharif dengan ghairu munsharif atau nak terus terjemah? Tolong komen. Muhammad Afandi Anwar is watching. Al-Baqarah 186 ya. Terima kasih. Haji Syamsiah Hussein. Tolong komen, kita nak bincang apa itu munsharif ke atau terus terjemah dulu. Di samping itu saya akan terangkan. Datuk Muhammad Saleh is watching. Kak Ain Nuraida Hisa is watching. Selamat menonton, selamat bergabung pada semua yang sedang menonton. Assalamualaikum. Datuk Muhammad Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Munsharif dan ghairu munsharif dulu Ustaz. Wah, Rinasan minta suruh ni lah. Okey. Baru seorang, takkan seorang dah mewakili semua. Sekarang 7.41. Kitanya puncak untuk kita mula pukul 8. Misalnya boleh kita santai sementara orang lain masuk. Bincang dulu Ustaz. Masya Allah. Hajah Azim Abdullah. Tambah basic saya. Ustaz mana tak pernah ni dari munsharif ni sesuatu yang baru ni. Tak jelas lagi ni. Okey. Ini satu orang yang betul. Ghairu munsharif dulu Ustaz. Masya Allah. Nur Farizah Samsudin. Okey. Ghairu munsharif dulu. Okey, saya nota saya mana tadi. Bincang dulu Ustaz. Nur Raziah Azizan. Haji Hajbi bincang. Ramai bincang-bincang tertarik ni. Okey, bagus. Hafizah Yahya bincang dulu Ustaz. Okey. Bincang. Suka bincang menarik. Okey. Boleh. Fatimah Asman. Semoga sihat. Alhamdulillah. Amin. Ahmad Saidin is watching. Okay. Sedia kita tengok. Saya ulang lagi sekali. Kita nak bincang apa itu isim munsharif dan ghairu munsharif. Cerita isim. Bila bercerita tentang isim munsharif dan ghairu munsharif, dia berkisar tentang isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim saja. Itu kalau cerita munsharif. Maknanya isim yang boleh tanwin. Dia tak lepas daripada 3 jenis isim saja. Takkan keluar daripada 3 jenis isim. Sama ada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Takkan luar daripada ni. Ini saya sisakan isim munsharif dulu. Isim munsharif adalah isim yang boleh menerima tanwin. Dia takkan keluar daripada 3 jenis isim. Sama ada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dan isim munsharif ini bila ada alif lam berarti dia isim ma'rifah, tak perlu ada tanwin. Masalah ketika dia nakirah. Bila dia tak ada alif lam, maka automatically dia kena bertanwin. Sama ada dhammatain, ada 2 di atas, 2 di depan, fathatain, 2 di atas, atau kasratain, 2 di bawah. Itu bila keadaan dia nakirah, itu kita namakan isim munsharif. Maksudnya boleh menerima tanwin. Bazia Abdul Hamid. Bincang. Okey, boleh ajar Bazia ni. Sedang bincang ni. Contoh. Ayat yang saya berikan Al-Kitab. Isim mufrad tu. Al-Kitabu. Kalau dia makrifah, cuba tukarkan nakirah dia. Jadi kena automatik kena kitabun.
kitabun. Dia mesti kena tanwin. Sebab dia kategori munsharif. Dia kategori munsharif. Ini jamak taksir pula. Jamak muannas salim. Jamak taksir dulu. Contoh jamak taksir kita bagi al-kutubu ketika dia makrifah. Al-kutubu ketika dia makrifah. Al-kutubu ketika dia makrifah. Cuba tukar kepada nakirah. Buang alif lam, automatik kena tanwin. Kutubun. Al-kitabu jadi kitabun. Al-kutubu jadi kutubun. Bila dia nakirah. Sekali lagi saya beritahu bahawa isim munsharif dia tak akan keluar daripada 3 jenis isim saja. Perbahasan ni hanya sekitar 3 jenis isim. Sama isim mufrad, atau jamak taksir, atau jamak muannas salim. Ini contoh jamak muannas salim, al-muslimatu. Kalau ada alif lam, dia makrifah. Ketika dia nakirah, buang alif lam. Muslimatun, dia automatik kena tanwin. Dhammatain ke atau kasratain ke, tak kisah. Ini bagi isim munsharif. Baik. Contoh ayat ini yang nak kita baca ini, saya dah keluarkan. Ibad. Al-ibadu. Apa makna al-ibad? Hamba-hamba. Al-ibad, hamba-hamba. Itu ketika makrifah. Tukar nakirah. Buang alif lam jadi ibadun. Itu. Ibadun. Bila boleh menerima tanwin, berarti isim ni isim munsharif. Al-qarib, yang dekat atau yang hampir. Ketika dia makrifah, tukarkan nakirah. Qaribun. Qaribun. Isim mufrad. Ad-da'watu. Makrifah. Kalau dia nakirah, da'watun. Da'watun. Ada satu saya tinggal. Da'wat da'i. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i iza da'an. Ad-da'i. Makrifah. Nakirah dia. Makrifah dulu. Ad-da'i. Okey. Solusi. Okey, saya tukar font dulu. Ada ain ad-da'i. Itu isim mangkus ni. Ad-da'i. Makrifah. Kalau dia nakirah, ini isim mangkus ya. Tolong tulis isim nakirah Pak, macam mana? Tukarkan nakirah. Minta tolong komen sekarang. Saya tak nak tulis. Tolong tukarkan nakirah. Isim mangkus, isim mu'tal akhir, yang huruf ilat di huruf ya. Cuba tukarkan nakirah. Tolong tukarkan nakirah. Saya tak tulis, saya nak tengok anda punya respon. Tolong komen sekarang. Tolong tulis ad-da'i makrifah, tukarkan nakirah. Isim mangkus. Masya-Allah, Haji Hajbi. Da'in, masya-Allah. Dangin. Da'in. Rin Hasan, masya-Allah. Da'in. Tengok. Okey. Yati Hasan dan da'in.
Okey, Kamariyah Abdullah Kasim Da'in. Da'in, masya-Allah. Dangin. Fauzia Suri. Sibghatullah Zahiri. Sibghatullah Zahiri. Kemaman is watching. Azimah Abdullah Da'in. Okey. Fadilah Said. Okey, bagus. Semangkus. Okey, saya tulis buang alilam asalnya yun. Asalnya da'yun. Okey. Tapi berlaku perubahan. Supa tak mana dia? Da'iyun. Hukum tanwin sama macam hukum nun mati. Okey. Asalnya da'iyun. Ni. Okey. Dia berlaku lagi perubahan. Huruf ya tidak boleh diberikan harakat, huruf mat, huruf mati. Okey. Dia boleh dikena sukunkan. Maka dia jadilah pada da'in. Jadilah da'in. So, pada tulisan ada dua ya. Iltiqah sakinain, dua sukun bertemu. Huruf ya tu dibuangkan, maka dia jadi bila bertemu dua sukun, huruf yang menerima dua sukun tu, huruf elat, huruf sakit tu dibuangkan. Jadi da'in. Okey. Da'iyun berubah jadi da'yun, atau serupa dengan da'yun. Ya tu ada pada tomah. Bila huruf ya tak boleh bersukun, tak boleh berharakat, maka dia sukunkan. Ada kaedah kena sukunkan. Okey, bila dua sukun bertemu, huruf dia tu kena digugurkan, maka dia jadi da'in. Atau serupa tulis da'in. Itulah da'in. Ketika dia nakirah. Kalau ketika dia makrifah, ad-da'i. Ad-da'i. Cuma dalam Quran tu, ni Hasan Cepa, masya-Allah, is watching. Ni Hasan Cepa. Ustaz Hasan, ingat? Ni Haris, ni Hasan. Masya-Allah, Ustaz Hasan, khabar Ustaz? Ustaz Hasan daripada Patani. Allah, lama anda tak jumpa Ustaz Hasan. Khabar Ustaz? Semoga anda sihat, anda bahagia, anda ceria. InsyaAllah
rindu nak jumpa Ustaz Hasan. Macam ada tak lepas, tak dapat jumpa Ustaz Hasan. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan kita akan bertemu nanti. Ustaz Hasan Cik Pa, Ustaz Hasan daripada Jabi Petani. InsyaAllah. Sibatullah ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Sibatullah. Fatimah Baria Omar, ya terima kasih. Abdul Azim Abdul Razak is watching, ya. Selamat menonton. Dan Faiza, adakah semua mangkwa ikut pattern macam ni? Semua isim, alhamdulillah Ustaz Hasan. InsyaAllah. Ya Abdul Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan daripada Nur Fariza, semua ke isim mangkus? Ya. Pattern macam ni. Untuk nakirah, sebab itu saya tulis fi'lun madin. Fi'lun madin. Fi'lun marfu' dengan dhammah zahirah. Madin. Marfu' juga, dia sifat kepada. Okey, saya tulis fi'lun madin. So saya tulis fi'lun fa'in lam. Fi'lun madin, bukan madi. Kalau makrifat al-fi'lu al-madi. Ini isim din. Fi'lun madin sifat. Ini ketika dia nakirah, dia boleh menentang isim musarif. Cuba saya tukar dia makrifah. Al-fi'lu madi. Macam ni. Al-fi'lu al-madi. Al-fi'lu al-madi. Ni. Murakab tausifi. Sifat dan mausuf. Al-madi sifat kepada al-fi'lu. Sifat sama-sama rafa'. Sama-sama rafa'. Ini ilmu baru Ustaz. Biasa. Tak baru. Lama dah. Dapat baru. Dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Huruf yang kena disukunkan bila bertemu dengan sakit dibuangkan. Huruf sakit dibuangkan. Ya, Fauzul Suri. Dia punya pattern memang macam ni. Pattern memang macam ni. Untuk isim mangkus, okey? Untuk isim mangkus saja. Isim maksur lain. Kalau nakirah macam ni lah bunyi dia. Qadin, madin. Kalau nakirah, tanda apa rafa' dia dhammah muqaddarah alal ya. Tanda nasab dia fathah muqaddarah alal tanda jar dia kasrah muqaddarah alal ya. Cuma tanda nasab dia fathah zahirah ni. Tanda nasab dia lain. Fathah zahirah. Huruf ya kena disukunkan bila bertemu dengan sukun. Huruf yang ada nun Okey. Kalau makrifah al-madi, al-fi'lu al-madi. Al-madi itu sifat. Sifat mesti mengikut sama hukum dia. Oleh kerana al-fi'lu marfu' dengan dhammah zahirah, maka al-madi pun marfu' juga. Tapi dhammah muqaddarah alal ya. Okey. Kalau i'rab makrifah, kalau nakirah pun fi'lun marfu' dengan dhammah zahirah, madin pun marfu' juga. Dhammah muqaddarah alal ya. Kenapa? Sebab dia isim mangkus. Okey. Mangkus. Itu. Yang penting isim yang boleh menerima tanwin, dia isim munsharif. Dia terkhusus kepada kalangan kumpulan kelompok isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim sahaja. Ini isim munsharif. Boleh jelas apa yang saya ceritakan ini? Tolong komen. Lailatun, malam. Isim nakirah.
Kita kena kira. Dua boleh tanwin. Ini isim munsharif. As-siyamu. Ma'rifah. Tukar nakirah. Siyamun. Dia boleh menerima tanwin. Isim munsharif. Ar-rafasu. Bercampur. Ma'rifah. Buang alif lam jadi rafasun. Boleh menerima tanwin. Isim munsharif. Dia tak akan keluar sama ada isim mufrad atau jamak taksir. Nisa. Nisaun. Boleh menerima tanwin. Perempuan-perempuan. Ini jamak taksir. Boleh menerima tanwin. Munsharif. Libasun, pakaian. Boleh menerima tanwin. Zaipahngah. Jelas, sangat jelas, Masya Allah. Rin Hasan. Jelas, Alhamdulillah. Anfusun, jamak taksir. Diri-diri. Boleh menerima tanwin. Kalau ma'rifah al-anfusu. Nakira anfusun. Boleh menerima tanwin, berarti dia isim munsharif. Khaitu, benang. Al-khaitu, benang. Ma'rifah. Kalau nakirah, khaitun. Boleh menerima tanwin. Isim munsharif. Boleh menerima tanwin munsharif. Al-abyadu. Ma'rifah. Buang alif lam. Abyadun. Al-abyadu. Ini nakirah. Ini tak boleh. Ma'rifah. Nakirah dia. Ab. Batas. Ba sukun. Ya, beri fathah. Dot. Dhammah. Abyadu. Ini nakirah. Siti Kimi, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Samsiah Hussein. Alhamdulillah jelas Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Seronok saya dengan jelas. Ni. Abyadu. Ma'rifah ke nakirah? Ni. Sekarang ni. Boleh tanwin ke tak boleh tanwin? Zakiyah Ghazali. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey Haji Saidin. Jelas. InsyaAllah. In kena jarakkan aja Ruqyah Haji Saidin. In jika jarak huruf syarat. Sya'a fi'il madhi. Telah berkendak oleh ia. Fi'il madhi. Sya'a. Satu kalimat. Allahu fa'il. Oleh Allah. Insya' tu kalau tulis insya-Allah tu. Insya' dia jadi masdar. Masdar apa? InsyaAllah. Penciptaan Allah. Mudhaf ilaih. Kalau insya'u tu maknanya. Kalau kita rapatkan dia akan bertukar makna. Apa tu? Jadi Hajah Ruqyah Haji Saidin, saya nasihatkan kalau tulis insya'a tu, in tu kena jarakkan. Kalau kita rapatkan dia akan bertukar jadi masdar yang makna dia penciptaan. Dia mudhaf tak ada alif lam. Berarti Allahi mudhaf ilaih, penciptaan Allah. Tu satu sisi makna susah tu yang berubah ni. Dia akan merubah makna. Jadi penting kita kena kenal isim, fi'il, huruf. Jadi insyaAllah ni proses kita belajar. Jadi jangan terasa saya tegur. Alhamdulillah, jelas. 3 kali ulang. Alhamdulillah, Hafizah Yahya. Ruza Lawati is watching. Mahaiti Muhammad Saleh is watching. Azimah Abdullah. Musarif dah boleh faham. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah. Tertinggal harti Ibrahim Hamzah tak tertinggal. InsyaAllah. Ada Hamzah. Tak boleh tanwin. Masya Allah. Kenapa tak boleh tanwin Hajah Hajbi? Yang tak boleh tanwin inilah yang kita namakan ghairu munsharif. Yang munsharif dah kenal. Tak boleh terima tanwin sebab isim tafdil. Abyad bukan tafdil ni. Abyad ni putih. Abyad putih. Mana? Ni putih. Tak boleh terima tanwin sebab isim tafdil. Alhamdulillah jelas. Abdullah Azim Abdul Razak. Okey. Ruqyah Haji Saidin. Baik Ustaz, saya perbetulkan. Masya Allah. Ini. Pastikan alif
bawah alif tu ada hamzah aja. Kalau nak tekan, kalau nak tu tak hamzah dia, tekan lama-lama sikit alif tu, nanti dia akan keluar banyak pilihan. Kita pi bawa tolak jari kita pi yang ada alif, bawah alif tu ada hamzah. InsyaAllah. Kalau kita tak letak hamzah, bawah dia akan bertukar jadi hamzah wasal nanti. InsyaAllah. Baziah Abdul Hamid. Wadih. Ajar Baziah in tu, bawah alif tu ada hamzah tu. Haji isim tafdil kan? Putih lah. Dia bukan isim tafdil. Abyad ni dia bawah kategori nota saya. Buka nota saya tentang isim ghairul munsharif. Untuk ciri ghairul munsharif, dia isim tafdil salah satu daripadanya. Isim yang ada wazan fi'il. Isim alam yang ada wazan fi'il. Warna adalah isim alam yang wazan fi'il. Abyad, abyadu, ahmadu, macam fi'il mudhari' ya. Abyadu, yazidu, isim alam yang menggunakan wazan fi'il. Dia termasuk kumpulan ghairul munsharif. Kalau begini bentuk dia, maka dia tidak layak menerima tanwin. Dia tak layak menerima tanwin. Ini jelas? Jelas? Ghairul munsharif, isim yang tidak boleh menerima tanwin. Bismillah. Alhamdulillah. Tak sangka boleh jumpa ghairul munsharif pula dalam ayat ni. Maaf seminum. Alhamdulillah. Okey. Abyadu marfu'. Abyada masuk inna. Inna abyada. Anda kata masuk huruf jar. Min. Macam mana? Apa akan berlaku pada isim ghairul munsharif? First time ikut live Teluk Intan, insya-Allah. Muhammad Khalid. Muhammad Khalid, ya, selamat menonton, selamat bergabung. Cik Muhammad Khalid. An-Najah, isim sifat, wazan af'alu. Af'alu, wazan af'alu, ya. Wazan af'alu yang yang menyerupai wazan fi'il. Fi'il mudhari' biasanya. Wazan fi'il mudhari'. Abyad, putih. Dalam notana nampak bila dia menerima huruf jar, kenapa kita kena kenal isim ghairul munsharif ini? Setiap kali dia berstatus majrur, tak kiralah sekiranya dia menjadi mudhaf ilaih ke, hukum majrur, atau menerima huruf jar ke, dia hukum majrur. Tanda jar dia dengan baris fathah. Min abyada. Min abyada. Tanda jar baris fathah. Isim. Setakat yang saya faham, Haji Hajbi je soalan. Soalan Haji Hajbi. Okey. Ustaz, kenapa warna abyad jadi isim alam? Kerana saya fikir isim alam merujuk kepada nama khas saja. Mohon pencerahan. Baik, saya pun begitu juga, Haji Hajbi. Yang saya faham, dia merujuk pada nama tempat atau nama orang.
Tapi warna ni memang special. Warna memang termasuk. Baik muzakkar, baida, ada hamzah, alif mamdudah. Warna dia termasuk isim ghairu munsharif. Warna memang dia termasuk isim ghairu munsharif. Jadi saya kira dia bawah kategori isim alam, warna. Saya kira so nak kita wazan apa isim tabdil, warna abjad bukan isim tabdil. Jadi saya nak gabungkan letak nak mana. Jadi bawah isim alam yang wazan mengikut wazan fi'il. Macam fi'il mudhari'. Abyadu macam fi'il mudhari'. Aku putih kan. Contoh Azimah Abdullah, kebetulan dengan ayat ini. Ustaz saya dulu pernah tegur Haji Azimah. Dalam hidup kita tak ada kebetulan. Semua takdir Allah. Semua Allah dah tetapkan. Memang Allah nak berikan kita beri kita ilmu. Memang takdir Allah. Maka sebab itu bila sebut kebetulan saya cepat sensitif. Minta maaf aja. Ustaz saya pesan tu, tak ada kebetulan dalam hidup kita. Cari secara tak sengaja, tak. Semuanya atas aturan Allah. Hatta daun yang jatuh tu pun tak ada kebetulan daun jatuh. Semuanya dah Allah catatkan. Okey. Mudah-mudahan dapat penjelasan. Haji Hazmi, saya kira itu yang saya boleh kongsikan. Haji Azimah Abdullah, okey. Memang takdir Allah. Kita gunakan takdir Allah. Memang Allah temukan kita dengan ayat hari ini. Saya tak jangka, saya malam tadi sebenarnya saya dah prepare ni. Malam tadi saya lepas kelas, saya siapkan nota-nota ni untuk hari ni. Supaya tak nak tercari-cari buang masa ni. Jadi saya tak nampak. Ad-Da'i pun semalam saya nak ni. Saya nak kena cari dia punya info dulu. Saya tak nak tulis dulu. Ni baru sebentar tadi saya dapat info dia tentang Ad-Da'i. Okey. Min abyada Isa Abu Bakar. Betul, masya-Allah. Zaifah ngah, ya Ustaz, tiada kebetulan, semuanya dari Allah, masya-Allah. Tanda jar dengan baris fathah zahirah, si majrur. Wazan ikut fi'il mudhari'. Ya, Azim Abdullah, maaf Ustaz. Tak apa, kita sama-sama kongsi. Jadi kalau kita tak tak ada tegur, kita tak tahu ni. Sampai bila pun kita tak akan tahu. Jadi mudah-mudahan dia beri nilai tambah. Hari ini satu yang baru pada kita dan banyak ilmu baru yang kita dapat. Ada penambahbaikan. InsyaAllah, alhamdulillah, banyak ilmu dapat pagi ni. Alhamdulillah. Ini semua perkongsian yang kita semua. Ya, takdir Allah. Masya-Allah. Terima kasih. Isim ma'rifah bukan isim Fauzia Suri, isim ma'rifah. Yang mana tadi? Ada ke? Fauzia Suri kata apa? Saya terlepas. Aswad, warna. Warna memang warna macam ni, bukan isim tabdil. Isim tabdil mesti terjemah. Isim tabdil dia ambil daripada fi'il. Contohnya alima, ya'lamu. Alima telah mengetahui oleh ia. Soalan Hajarin, aswad, abyad tu bukan ke isim tabdil? Bukan. Isim tabdil dia ambil daripada fi'il. Dia wazan sama. Af'alu. Contohnya fi'il madhi, alima telah mengetahui oleh ia. Ya'lamu, ia mengetahui. Fi'il mudhari'. A'lamu, lebih mengetahui. Isim tabdil bila terjemah kena terjemah lebih mengetahui. Lebih mengetahui. Okey. Jadi ajarin aswad bukan isim tabdil. Isa Abu Bakar, yaumi. Ustaz, huruf jar min untuk membawa baris bawahkan. Ya, betul. Min, tapi bagi isim ghairu munsharif, tanda dia ada pengganti baris bawah adalah baris atas. Dia tak boleh baris bawah. Special ghairu munsharif. Sebab itu kita kena kenal
Isim ghairu munsharif. Sekiranya dia menerima huruf jar, tanda jar dia bukan baris bawah, niabatan an kasri. Baris fathah zahirah, niabatan an kasri. Dia baris atas. Sebagai pengganti baris bawah adalah baris fathah. Akbar lebih besar, ya, ni betul. Rin Hasan macam akbaru, ini isim tadil. Sebab fi'il madhi kabura, fi'il madhi dia. Kabura. Cuba ajarin tukar apa dia? Putih, tukar putih. Fi'il madhi. Zarah Farah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru masuk, is watching. Ya, wazan sama ajarin. Tapi kita tak boleh namakan dia Abiyat tu isim tafdil, dia bukan isim tafdil. Terima kasih Ustaz kerana sudi menegur, dan terima kasih juga bagi yang mencetuskan teguran, sebab kami yang sama-sama dapat manfaat. Masya-Allah, betul. Semua ni bukan kita hajah azimah tulis tu pun sebenarnya nak bagi ilmu pada kita. Allah sengaja salahkan kita. Allah salahkan kita, jadikan peristiwa ini menjadi kesan yang memberi faedah kepada semua. InsyaAllah. Siapa tulisnya? Bayadha. Sebut macam sama, ya, bunyi sebutan macam sama, tapi dia bukan isim tafdil. Alhamdulillah. Baik, boleh saya teruskan? Al-khaitu buang alif lam, khait. Al-aswadu, ni pun ghairu munsharif. Ni makrifah al-aswadu. Kalau dia menerima huruf jar, macam mana? Letak huruf jar, al-aswadu, hitam. Letak min, dal tu baris apa? Minal. Tolong komen sekarang. Masya Allah, makin seronok belajar bahasa Al-Quran. Alhamdulillah. Abu Zaid, Abang Zaidan, ZH, Zaidan Hashim. Barakallahu fiik. Lambat tak apa Abang Zaidan. Min aswada. Anda Hasan, baris fathah ke? Saya tunggu berapa orang ni baru masuk. Anda Hasan, baris fathah ke? Oi, tanya. Min aswada. Minal aswada ke min aswada? Kalau ni makrifah, itu kan nakirah. Aswada. Min aswada. Kalau minal aswadi. Farida Salim, InsyaAllah. Haji Hajbi, minal aswadi, ya. Dal fathah, dal. Aswada. Tak ada suara di sini Ustaz. Masya Allah, kenapa tak ada suara? Saya rasa okey suara. Bateri habis. Tolong komen, suara jelas ke?
Tolong komen suara jelas tidak? Sekejap saya tukar. Tolong komen suara jelas ke tidak? Saya jelas ni? Alhamdulillah, jelas. Okey, terkejut saya sebab saya nampak mikrofon saya ni tak keluar lampu. Okey, keluar. Okey, jelas. Takut dia Kuantan jelas, Alhamdulillah. Kota Baru jelas. Sebab saya tengok mikrofon ni dia tak keluar lampu. Saya pun susah hati tak bila komen Bang Zaidan kata tak jelas. Kulim jelas, Alhamdulillah. Oh, Fauzia Suri Kulim. Singapura jelas. Hasnah Abu Minal Aswadi. Kota Baru jelas. Penang jelas. Okey. Oh, jelas. Kembali semula ke paket jalan. Okey. Lipis jelas. Muhammad Khalid jelas. Roki Haji Saidin jelas. Okey. Hafidah Yahya jelas. Faridah Salim jelas. Okey. Baik. Minal, kalau dia makrifah, minal aswadi. Tanda je pada bawah. Sebab dia makrifah. Kalau dia ghairu musarif, mana ketika dia nakirah. Yang masuk musarif ketika nakirah. Ni penting jawapannya. Suara jelas Siti Kimi, ya. Rengit. Al-Ustaz jelas. Masya Allah ramai. Apa ni Kulim Al-Ustaz ramai punya. Mohon undur diri dulu Ustaz. Ada urusan anak-anak di sekolah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Azrin urusan anak-anak semuanya. Penang jelas. Oh, Prof nampak. Masya Allah. Apa khabar Prof? Baik. Minal Aswadi. Sebab dia makrifah. Nampak? Ketika dia makrifah. Ini kita nak cerita ketika dia tanwin. Ketika dia nakirah. Bila dia tak ada alam, sepatut kena tanwin. Kalau isim yang musarif. Tapi ghairu musarif, bila tak ada alif lam, dia tak boleh tanwin. Dan andai kata menerima huruf jar ataupun di keadaan status dia majrur, Zahra Yahya, Kuantan. Kuantan rupanya Zahra Yahya. Kuantan jelas, syukran jazilan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Minal aswadi. Kalau min aswada. Kalau dia tak ada alif lam, kena min aswada. Okey. Min aswada. Sebab itu kita nak kena tahu. Musarrif dengan ghairu musarrif. Al-fajru ma'rifah. Al-fajru ma'rifah. Kalau nakirah dia, nakirah dia fajrun, fa, jim, ra. Fajrun. Okey. Habis. Alhamdulillah, Profesor Ahmad Abdul Majid sihat. Alhamdulillah. Baik, ini yang saya nak ceritakan tentang beza munsharif dengan ghairu munsharif. Dan contoh yang saya berikan dalam nota, antara ciri nak kenal isim ghairu munsharif, nama-nama Nabi, isim alam termasuk nama-nama dan tempat. Biasa dalam Quran banyak nama orang dan tempat. Nama dan tempat. Daudu marfu'. Kalau masuk Dauda. Kalau menerima huruf jar, min Dauda. Tanda jar pada atas. Yusuf fu marfu'. Yusufa mansub. Kalau masuk inna Yusufa. Masuk jar, min Yusufa. Min Yusufa. Yusuf
baris fathah. Tanda jar baris fathah. Tanda nasab fathah. Fir'aunu marfu'. Ali Fir'auna. Ali mudhaf, Fir'auna mudhaf ilaihi. Tanda jar baris fathah. Fajrun. Kamu zaman Ibrahim. Fajrun, ya, Masya Allah semua. Qarunu marfu'. Qaruna mansub. Kalau jar Qaruna mansub. Bukan corona. Qarun. Qarun. Qarunu kalau marfu'. Kalau mansub dan majrur tanda sama. Qaruna. Ibrahimu marfu'. Masuk huruf jar min ila Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati. Nampak? Bila majrur, bila ataf pada isim yang boleh menerima tanwin, tambah al-asbat ma'rifah kan, tanda jar memang baris bawah. Selain ghairu munsharif, tanda jar adalah baris kasrah. Ini fokus pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi ghairu munsharif dia terkhusus pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja. Kalau ghairu munsharif. Kalau sebut munsharif yang boleh menerima tanwin, dia punya lebih sikit, ada tambah satu lagi. Jamak muannas salim termasuk boleh menerima tanwin. Tetapi kalau menceritakan tentang ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansarif atau mamnu' min as-sarf, dia terkhusus perbincangan kita pada isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Perbincangan kita menjurus kepada isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Isim alam yang ada ta marbuta di ujung, isim alam yang lebih daripada 4 huruf, 4 atau 5, Baghdad, Barin, Dal, Damsyik, Dimash, Dal, Mim, Shim, Qaf, Baurun, Zainab, Zaya, Nun, Ba. Kemudian isim alam yang bukan Arab, isim alam yang ikut wazan fa'il. Ini 4. Kena fokus formula ni. Dia punya ciri ni 4 ni. Ya, isim alam yang ada ta marbuta, 4 isim alam. Isim alam yang ada yang ada 4 huruf ke atas. Ada 4 huruf Kemudian isim alam yang ada yang wazan fi'il, dan isim yang ada menerima alif nun. Sulaiman, nama orang. Ramadan, masuk huruf jar Sulaimana. Sulaim. Ramadan, Jau'un, tambah alif nun, Jau'an. Ghadbun, tambah alif nun, Ghadban. Usman, tambahan alif nun, maka dia jadi isim ghairu munsharif. Kenapa kita perlu kenal ghairu munsharif? Bila dia menerima huruf jar, tanda jar dia baris fathah, tanda jar baris atas. Aswadu ni saya masuk ni. Patutlah ajarin tegur, patutlah. Contoh saya bagi aswadu ni. Aswad bukan isim tabdil. Sorry, ajarin ajarin ni cukup teliti orangnya. Afdal, lebih utama. Akbar, lebih besar. Aswad bukan lebih hitam. Aswadu hitam. Sorry, ini saya kena padam ni. Kena betulkan ni. Betul juga ajarin tegur ni. Saya padam. Dia bukan dalam kumpulan isim tafdil. Akbar apa? Ajmal. Sebab baru Ajmal. Ajmalu, lebih cantik. Lagi
Arhamu. Pastikan alif atas ada hamzah. Arham. Arhamu, lebih kasih, lebih sayang. Isim tafdil. Jamak taksir yang ada huruf alif pada huruf ketiga, atau lebih kita kenal sirah muntaha jumuk. Untuk yang paling puncak, jamak taksir yang paling puncak. Jamak taksir jenis ini, kalau ada alif lam, dia jadi tanda jar pada bawah. Kalau dia makrifah, ar-rasailu. Kalau makrifah, ar-rasailu. Kalau dia makrifah, masuk huruf jar, minar rasaili. Al-anashidu. 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 Hajah Junaidah Haji Sidik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Jumali is watching. Anashid. Anashidu. Itu kalau makrifah. Kalau makrifah al-anashidu. Kalau masuk huruf jar minal anashidi. Kalau makrifah. Kalau dia nakirah, tanda jar baris atas. Kenapa baris atas? Sebab dia ghairu munsharif. Dia tidak boleh menerima tanwin. Dia tak boleh menerima tanwin. Jumaladi is watching. Mahani Yaqub is watching. Hajah Junaidah Haji Sidik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, beza isim munsharif dan ghair munsharif. Asyawari'u. Syawari', syariat. Itu kalau lam masuk huruf jar minal syawari'i. Tanda jar pada bawah. Kalau dia makrifah. Kalau dia nakirah, tak ada lam, tanda jar baris fathah zahirah. Tanda jar baris fathah zahirah. Apa? Sekejap lagi, habis kelas kejap lagi. Sekejap lagi. Sekejap. Penonton, sahabat-sahabat semua, tolong sekejap saja. Sekejap je. Saya nak ni. Saya ke belakang siap. Dia kejap dia. Nanti kejap dia hantar. Semua ada kelas. Okey, hari ini saya akan tutup awal sikit. Saya nak hantar anak pergi sekolah sekejap. Tak ada anak lain-lain semua sedang sibuk tengah study semua. Sedang masuk kelas, dah start masuk kelas. Okey. Sekejap nanti saya hantar sekejap lagi. Habis kelas sekejap. Ad-dhamairu, makrifah. Kalau nakirah dia, dhamairu. Jangan tanwin kan. Jangan ditanwin. Sekejap dulu. Alah, tak apa. Nanti. Dan satu lagi. Isim yang ada alif mamdudah. Asdiqa'u. Kalau dia nakirah. Kalau dia makrifah, al-asdiqa'u. Bila menerima huruf jar, kalau dia makrifah, minal asdiqa'i. Baru terjumpa dalam FB.
Hajah Junaidah Haji Sidik. Oh, alhamdulillah. Ulama'u, marif. Kalau nakirah masuk huruf jar, min ulama'a. Kalau dia ma'rifah, al ulama'u masuk huruf jar, minal ulama'i. Tu tujuan kita kenal isim munsharif dan ghair munsharif, nak membezakan tanda jar bagi isim tersebut ketika dia nakirah. Okey, ketika dia nakirah. Jadi begitulah perbincangan hari ini untuk munsharif dan ghairu munsharif. Saya nak masuk kepada, ada baki setengah jam lagi untuk kita bincang ayat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza, dan idza apabila. Idza apabila. Dia isim zaraf, dan dia juga idza ni isim syarat. Dia juga zaraf dan juga dia juga sebagai isim syarat. Okey. Bermakna dia ada dua jumlah, jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Hajah Junaidah Haji Sidik. Kelas hari apa? Ustaz, jam berapa? Setiap hari Isnin dan Khamis. Untuk setakat ni, kelas kita setiap hari Isnin dan Khamis jam 7.30 pagi hingga 9 pagi. Itulah waktu kami ke udara. Ya. Terima kasih Pak Yati. Wa idza, dan idza ada tu syarti, okey? Sa'alaka ibadi, ini jumlah syarat. Jumlah syarat. Fa inni qarib, jumlah jawab syarat. Dan antara dua jumlah ni biasanya diikat dengan huruf fa. Dia diikat dengan huruf fa. Yang kita namakan fa tersebut fa rabitah. Fa pengikat. Dia mengikat antara dua jumlah. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Dia mengikat antara dua jumlah, jumlah syarat dengan jumlah jawab syarat. Jumlah syarat, jumlah fi'liyah. Sa'alaka ibadi anni. Itu jumlah syarat dia. Ada fi'il sa'ala. Dia ada maf'ulun bih, kaf. Dan ada fa'il zahirah. Ada fa'il zahir. Ada fa'il zahir. Ibadi, fa'il dia. Dan ada mudhaf ilaih, ya, mutakallim. Ada anni, murakab jari, jar wa majrur. Lengkap satu jumlah fi'liyah. Lengkap satu jumlah fi'liyah. Lengkap satu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kita namakan jumlah syarat. Dan jumlah jawab syarat dia diikat dengan huruf fa, maka. Kadang-kadang fa huruf ataf, maka. Ada ketika fa rabitah. Tengok kedudukan dia dalam ayat tersebut. Dia mengikat antara jumlah syarat, jumlah fi'liyah, jawab syarat, jumlah ismiyah. Inni qaribun. Sila terjemahkan. Silakan terjemah jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Mohon. Okay, Siti Mazmin is watching. Abdul Azim Abdul Razak, Ustaz saya minta izin keluar. Oh, Allah baksabih. Okay. Ada urusan takaful, prospek dan klien. Okay. Barakallahu fiik. Baik, seterusnya tolong terjemahkan jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Tolong terjemahkan sekarang. Tolong terjemah. Saya nak juga nak terjemah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jumlah syarat, fa inni qarib, jumlah jawab syarat. Maka sesungguhnya aku adalah hampir kamaru zaman Ibrahim. Masuk, masyaallah, ikut sistem. Sesungguhnya aku dekat. Terjemahan betul Fazliah Suri, tapi
tak menepati sistem. Kamu zaman Ibrahim, okey, ikut sistem. Maka sungguhnya aku adalah amat dekat. Ya, Samsul Hussein, ikut sistem. Renasan, aku adalah hampir. Ya, betul, ikut sistem. Haji Habibie, maka sungguhnya aku yang hampir. Betul, tapi tak menepati sistem. Ya. Yati Harun, maka sungguhnya aku adalah yang hampir. Okey, makna betul, ikut sistem. Okey. Kenapa perlu tambah adalah? Adalah dia merujuk pada khabar mufrad bagi mubtada ataupun isim inna. Kalau tak ada inna, untuk khabar kena tambah adalah. Adalah tagline untuk khabar. Sama ada khabar bagi mubtada atau khabar bagi inna. Dengan syarat khabar mufrad saja. Tapi kalau khabar jumlah, tak perlu tambah adalah. Khabar mufrad sahaja. Maka sungguhnya aku adalah yang hampir. Okey, hampir bagus. Ruqyah Haji Saidin, betul. Rozita Bakar, sungguhnya aku adalah yang hampir, yang amat hampir, betul. Adalah Kak Ain, betul. Azim Abdullah, sungguhnya aku adalah yang amat dekat, betul. Alhamdulillah. Adalah saya nak tambah adalah. Kiranya terjemahan anda, kalau anda dah kenal tak apa. Tapi untuk peringkat awal, saya suka biasakan terjemahan tambahan adalah tu, kerana dia merujuk kepada khabar. Kalau orang yang boleh tambah adalah, berarti dia automatik dia faham itu adalah khabar. Tapi kalau anda belum biasa lagi, nanti dia tak akan masuk. Bila anda mengajar, petang lagi anda mengajar, anda akan bimbing pelajar jadi tambah sulit. Anda yang akan menyulitkan pelajar anda nanti. Hafsah Reza, sungguhnya aku amat hampir padamu. Hafsah Reza makna betul, tapi tak menepati sistem. Nur Razia Azizan, maka sungguhnya aku adalah. Adalah tu tagline dia. Nur Fariza Samsudin, maka sungguhnya aku amat dekat. Makna betul, tapi tak ikut sistem. Siti Kimi, betul, ikut sistem. Esa Muda, betul. Rozi Ahman adalah hampir. Ya, yang tambah adalah itu semua ikut sistem. Farida Salim, sungguhnya aku adalah yang amat hampir, betul. Masya Allah. Dolah kanan, sungguhnya aku adalah. Ya, Hajah Kamarah dolah kanan, betul. Penting dalam sistem kita, tambahan-tambahan erti yang kita letakkan semua merujuk kepada ilmu Nahu dan ilmu Sarf. Faridah Dul, Kak Faridah Medah, adalah hampir. Bazia adalah, tambahan adalah ni, orang yang boleh tambah letak adalah, waktu dia tahu itu khabar. Dia adalah khabar. Dalam konteks saya ini ada inna, berarti dia khabar inna. Dan domir ya mutakallim itu menjadi isim inna. Domir itu mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Sebab dia mengambil tempat nasab, kerana dia jadi isim inna. Isim inna semua nasab, khabar inna rafa'. Iza sa'alaka ibadi, dan apabila telah bertanya akan engkau oleh hamba-hambaku anni, tentang diriku atau tentang aku atau dari hal aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah yang amat hampir, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i. Tolong terjemah. Ujibu da'watad da'i. Ini jumlah syarat. Dia jumlah jawab syarat. Iza da'ani, apabila telah berdoa oleh ia kehendaku, ujibu da'watad da'i. Ujibu maknanya Fauzan Suri, isim bina semua nasab. Ya, bagi yang mabni kena guna istilah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Ni jumlah. Apa ya? Ada kelas. Bagaimana ada kelas?
idza da'ani. Apabila telah berdoa oleh ia, ni akan daku. Ujibu da'watad da'i, saya terjemahkan, ujibu, aku akan jawab. Aku akan perkenankan. Aku akan ijabahkan. Ini fi'il 4 huruf. Ajaba yujibu, 4 huruf perkenankan, aku ijabahkan, aku akan sambut. Da'wata, akan doa. Ad-da'i, bagi yang berdoa, si pendoa. Ad-da'i. Dakwah tu isim, ada alif lam. Kata tak ada alif lam Kenapa tak ada alif lam? Aku mengabulkan pelajaran itu. Aku perkenankan akan seruan yang berdoa. Betul? An-najah. Apabila telah bertanya akan apabila telah bertanya oleh hambaku tentang aku, maka sungguhnya aku adalah hampir. Ya, An-najah betul, tambah adalah ikut sistem. Aku perkenankan akan seruan yang berdoa. Aku perkenankan akan seruan yang berdoa, betul? Aku perkenankan akan doa yang menyeru. Okey, betul? Aku perkenankan akan permohonan yang orang yang berdoa. Okey, betul? Aku perkenankan akan doa yang menyeru. Boleh? Apa tanda jar ad-da'i? Ad-da'i mudhafun ilaihi. Tanda jar dia apa? Ad-da'i tanda jar apa? Azimah Abdullah. Betul? Aku perkenalkan akan doa bagi yang berdoa. Boleh? Antara mudhaf dengan mudhaf ilaih bersendiri huruf jar bagi. Aku perkenalkan doa orang yang berdoa. Boleh? Siti Kimi, aku akan perkenalkan akan doa bagi yang berdoa. Boleh? Tambah bagi. Sebab antara mudhaf dan mudhaf ilaih boleh ada huruf jar bagi, boleh min salah ataupun fi. Aku perkenalkan akan doa. Kamu lihat doa kanan, betul? Ad-da'i yang berdoa. Aku perkenalkan akan seruan bagi yang berdoa, betul? Muslimin mudhaf ilaih, mudhaf. Da'watul mudhaf, ya. Aku perkenalkan akan doa bagi yang berdoa. Ad-da'i mudhafun ilaihi. Apa tanda jar dia? Kenapa dibuang ya tu? Haji Hajbi. Haji Hajbi. Soalan ni, kenapa dibuang ya tu? Ini special pada Musa Usmani tu. Musa Usmani memang dibuang ya tu. Patutnya ad-da'i. Ada ya tu. Jadi jangan kita kata tanda jar kasrah zahirah, kasrah muqaddarah 'ala al-ya. Kasratun muqaddaratun 'ala al-ya. Tanda jar kasrah muqaddarah. Kenapa dia isim mangkus? Sepatutnya ada ya, tapi dalam Mushaf Usmani dibuang ya. Ditakhfif dalam buku saya. Okey, sejak saya buka. Kamu dah ad-da'i majrur dengan kasrah zahirah atau muqaddarah. Cik kamu zaman Ibrahim, kasrah zahirah atau kasrah muqaddarah? Aku akan perkenalkan akan doa orang yang berdoa. Ajar Bazia Hamid, ya. Hawamah Abu Bakar. Oh, ni baru-baru ni. Saya tak pernah jumpa lagi. Baru kali pertama sebut nama anda. Oh, kasrah muqaddarah 'ala al-ya. Ya, betul. Kamal Rahman Ibrahim. Kasrah muqaddarah 'ala al-ya. Cuma dalam Quran ya tu dihilangkan. Aku perkenalkan akan doa yang berdoa. 'Ala al-ya. Dhammah muqaddarah 'ala al-ya. Kasrah muqaddarah 'ala al-ya. Cuma dalam Quran ni ad-da'i, ya tu dibuang. Kalau kita tak kenal isim maksur, isim mangkus, saya cerita seorang-seorang hari ni. Tapi alhamdulillah anda semua dah mengenal perbezaan isim maksur dengan isim mangkus. Bila cerita taklah terlalu beraba sangat.
Kalau kurang jelas, insya-Allah kita akan terang lagi. Banyak kali kita jumpa nanti insya-Allah. Dhammah muqaddarah 'alal ya. Kasrah muqaddarah 'alal ya. Betul. Okey, saya nak tunjukkan. Ini buku dia. Kitab ni. Dalus Surah. Jilid pertama. Dia beritahu bahawa ad-da'i terbuang kerana Huzifatil ya. Ini Rusaf Mushaf. Dia lah. Pada sebahagian sebahagian bacaan dihazarkan Rustamiyah di takhfif. Tujuan untuk takhfif, untuk meringankan. Jadi orang tahu bahasa dia boleh pembahasan ni. Kalau tak faham bahasa, kita nampak kita kalau standard biasa belajar ad-da'i majrur, tanda jar kasrah zahirah. Sedangkan ini kasrah muqaddarah. Okey. Alhamdulillah. Cuma saya nak kongsi sikit tentang kenapa Allah makrifahkan. Ini perbahasan yang saya dapat pada bincangan yang sahabat saya Ustaz Ahmad Kadri bincangkan dulu, bahawa setiap kali Ramadan kenapa Allah makrifahkan ad-da'i di makrifah. Aku akan perkenalkan akan seruan si berdoa, si orang yang berdoa, bukan da'in, bukan da'in, ad-da'i yang berdoa. Maknanya apa? Ini Quran memang ya ni dia buang, bukan saya dia buang. Mesti ada sebab. Dan yang saya faham bahawa nak menunjukkan bahawa Allah layan kita personally, individually. Pada bulan Ramadan, anda berdoalah pada Allah. Allah akan layan seorang-seorang secara khusus. Allah akan sambut. Berdoalah. Baik itu bulan Ramadan atau bulan yang ditunggu-tunggu untuk kita berdoa. Baik itu selalu berdoa, ada yang dianjurkan Allahumma apa? Innaka afun tuhibbul afwa. Innaka sesungguhnya engkau afun, yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, yang engkau sukakan kepada kemaafan. Fa'fu anni, maafkanlah. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Bulan Ramadan kenapa? Allah layan kita. Allah layan kita. Jadi sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang, teman-teman yang menonton sekarang, ketiban Ramadan adalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk kita manfaatkan ruang sebulan itu untuk kita berdoa sebanyak mungkin untuk kita sambut. Kenapa saya buat? Antara sebab saya buat live pada Ramadan tempoh hari sepanjang 30 hari itu semua ada rahsia kenapa saya buat sesuatu. Memang saya nak berdoa sungguh-sungguh kepada untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya sepanjang Ramadan itu. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah layan doa kita seorang demi seorang. Allah guna ad-da'i isim ma'rifah. Bukan secara lamsam, secara ramah semua tak. Allah sambut satu persatu. Jadi berdoa insya-Allah. Kita sama-sama tingkatkan ibadah kita, tingkatkan usaha kita untuk terus jadi hamba yang lebih baik dan terus lebih baik insya-Allah. Hajah Nursiah is watching. Baik, seterusnya. Sambung sikit lagi. Jam berapa sekarang? 8.54. Okey. Okey. Baik. Mana tadi mana? Okey, sabar. Okey, saya kena hantar anak juga. Anak saya sedang buat presentation dalam kelas semua. Okey, tak apa. Dia buat sikit. Baik, pada kita lagi. Mudah-mudahan Allah terima doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hajah Junaid dari Haji Sidik. Terima kasih. Ustaz, tapi saya tak pandai bahasa Arab. Kena belajar daripada awal. Ustaz, macam mana? InsyaAllah. Kita pun belajar bukan lama ni. Bulan Ramadan itu kita start. Baru 6 bulan. Itu pun bukan hari-hari.
Ramadan dia 30 hari betul. InsyaAllah Hajah ikuti program kita ni. Program nanti saya gabungkan dalam grup WhatsApp. Nanti insyaAllah ada info-info terbaru berhubung dengan kelas. Saya akan ni, untuk terutama pada kelas-kelas baru, untuk apa, terus loncat perbincangan kita insyaAllah. Bagi yang mengikuti daurah untuk 50 jam, biasa dia akan boleh follow terus program yang kita hari ni. 50 jam tu sama nilai yang kita dah lalui. Siapa yang ikuti program 50 jam dengan saya, ikut modul yang saya bahaskan, biasanya habis satu juzuk, InsyaAllah apa yang kita bincang ni dah tak terlalu asing, malah lebih advance lagi, boleh ke depan lagi. Alhamdulillah. Azimatul Alam, terima kasih Ustaz. Banyak ilmu hari ini kami dapat dan teguran yang berguna. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, saya sambung. Falyastajibu li, maka lam baris mati hendaklah. Lam baris mati hendaklah. Lam baris bawah supaya. Syaratnya duduk di pangkal fi'il mudhari' saja, kan? Kalau lam baris mati hendaklah. Lam huruf jazam. Maka yastajibuna asalnya. Yastajibuna berubah, nun dihilang, dihazafkan nun. Yastajibu, hendaklah mereka mustajabkan, mereka perkenankan, li bagiku. Jumlah fi'liyah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah, lam baris mati hendaklah, lam baris bawah supaya. Kedua-dua lam ni dia akan merubah fi'il mudhari'. Yang ada nun akan hilang nun. Yu'minuna asalnya berubah, asalnya ada nun, berubah jadi yu'minu saja. Cara terjemah, dan hendaklah mereka beriman bi denganku, la'allahum yarshudun, supaya mereka yarshudun, mereka cerdik. Hajah Junaidah, kalau boleh, saya takut cari tak jumpa nanti. Kalau boleh ambil telefon saya pada profil saya ada nombor telefon 014 210 saya lupa 014 210 berapa tak ingat lah. Hajah Junaidah tolong cari dekat ni, profil Harfiah Ustaz Muzakir, terus PM saya terus. Nombor telefon saya, insyaAllah nanti saya add dalam grup supaya senang. Info saya beri dalam grup. Kalau nota-nota pun saya beri dalam grup ni. Okey. La'allahum, supaya mereka, mudah-mudahan asalnya, tapi oleh kerana ayat ni merujuk pada Allah, pada kita, pada hamba, kita terjemahkan supaya mereka yarshudun, asalnya mereka cerdik. Tapi dalam terjemahan semua mereka mendapat petunjuk. Rashindal, cerdik. Wazan fa'ala yaf'ulu. Rasyada yarshudu. Rasyada yarshudu. Cerdik maknanya 014 210 4591. Ini nombor saya. Hajah Junaidah Haji Sidik. Dah. Terima kasih Hajah Kalsum binti Ismail. 014. Saya sendiri tak ingat nombor ni. 4591. Okey. Ambil tak gas? Okey, dah. Terima kasih. Alhamdulillah, anak saya dah ada orang. Anak saya dah hantar. Oh, terima kasih. Jari Hasan. Anda Hasan. Ramai ingat nombor saya. Terima kasih semua, terima kasih. Jari Hasan tertinggal nombor 1. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Tentang yarshudun, mereka cerdik. Saya tengok dulu ustaz saya pun bincangkan. Okay, ayat ni last tabiat yarshudun, kita bincangkan, terjemahkan kepada mereka mendapat petunjuk. Mereka dapat petunjuk. Tapi mana asal Rashidal tu cerdik. Orang cerdik, orang berdoa adalah orang yang cerdik. Orang yang berdoa adalah orang yang cerdik. Cerdik. Kenapa? Dia tahu, dia nak minta syurga Allah. Orang yang cerdik, dia minta benda yang mahal. Kerja dia pun kerja mesti yang betul. Kerja yang dilakukan mesti kerja yang betul. Bukan kerja main-main. Orang nak minta jadi doktor, nak kerja doktor, bukan belajar main-main je. Nak jadi doktor kena belajar sungguh-sungguh. Belajar betul, rajin-rajin. SPM mesti dapat straight A. A plus banyak.
baru boleh minta doktor. Tapi kalau sekadar sijil am pelajaran, belajar main-main dapat sijil am pelajaran, minta doktor. Boleh atau tidak? Minta jurusan perubatan di Universiti apa? UAE. Boleh atau tidak? Boleh minta atau tidak? Memang boleh minta, tapi mimpilah kalau dapat, kalau dilayan. Orang yang tengok pun nak apa tu? Sijil SAP, sijil am pelajaran. Nak minta doktor. Tak cerdik budak ni. Tak cerdik masuk bakul sampah ni permohonan. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang cerdik. Sebab dia tahu bahawa yang dia minta ni mahal, maka kerja-kerja dia mesti special. Minta syurga Allah, kerja-kerja dia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru orang cerdik. Kalau buat kerja suka, janji baik, semua baik, betul semua, ini takkan Allah tak terima. Itu orang tak cerdik. Orang rajin, tapi kalau tak cerdik, sia-sia, penat buat amal dia. Sedangkan syarat amal diterima dua. Pertama, ikhlas. Wa ma umiru, tidak telah diperintahkan akan mereka illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas pada agamanya. Satu syarat pertama. Syarat kedua, ittiba'ur rasul, kena ikut Rasul. Barulah kualiti. Nak cerdik mesti ada dua syarat ni. Beribadah dengan ikhlas kerana Allah. Kedua, ittiba'ur rasul. Dalil dia, man amil, man barang siapa amilah telah beramal oleh ia amalan akan satu amalan, laisa bukan, alaihi atasnya, amruna perintah kami atau urusan kami, fa maka huwa raddun, tertolak. Dalam syarah Baghawi, Syekh Baghawi rahimahullah, raddun mana bid'un, buat sesuatu kena ada contoh. Itu syarat amal kita terima. Pertama ikhlas, kedua ittiba'ur rasul, ikut sunnah. Barulah baru orang cerdik. Barulah cerdik. Jadi syurga Allah, syurga yang mahal lagi. Bukan asal boleh niat baik semua dapat. Syurga Allah hanya untuk orang-orang yang cerdik, orang yang berdoa dan dia melaksanakan kerja-kerja yang dia harapkan itu sesuai dengan doa yang dia panjatkan, dan kerja-kerja yang dilakukan itu sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah nasihat terakhir sebelum perpisahan kita. Alhamdulillah, meskipun dapat satu ayat, tapi kita dapat berkongsi dengan baik, dengan perkongsian yang menarik, dan saya harap anda faham apa yang dibincangkan tadi. Dan kita jumpa pada hari Isnin nanti insyaAllah. Boleh jadi saya bersiaran di Johor Bahru, sebab hari Sabtu saya di Johor Bahru. Itu pun kalau keadaan Johor Bahru clear, tak ada kesihatan masalah COVID dapat dikawal. Doakan semoga kami sekeluarga Allah pelihara daripada segala musibah ini. Dan saya doa juga semoga anda semua terpelihara daripada segala musibah yang datang sekarang. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Khamis nanti. Allah Akbar. Bismillah.